Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, murid-murid, hari ini hari apa? Hari ini hari Isnin, 12 hari bulan Julai 2021. Baik, hari ini kita akan belajar unit 15 yang bertajuk Oh Malaysiaku. Okey, ini ialah ayat seru. Sebab ada apa? Ada tanda seru di belakangnya. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat membaca dan memahami petikan. Dan selain itu, cikgu juga harap agar murid-murid dapat mengenal pasti kesalahan tanda baca. Jadi apa itu tanda baca? Mari kita lihat sama-sama. Okey, tanda baca. Tanda baca, yang pertama kita ada noktah. Okey, tanda titik di akhir ayat. Okey, namanya noktah digunakan pada akhir ayat. Setiap kali ayat tersebut berakhir, kita mesti letak tanda noktah ataupun tanda titik. Yang kedua kita ada tanda koma. Ni tanda koma ni digunakan untuk menyambung ayat. Okey, kalau ayat tu panjang dan ada banyak subjek di dalamnya, kita gunakan tanda koma. Yang ketiga kita ada tanda soal. Okey, ini tanda soal ni digunakan dalam ayat tanya. Setiap ayat yang bermula dengan apa, bila, mana ataupun apakah, bilakah, di manakah, itu semua ayat tanya yang di akhirnya mesti diletakkan tanda soal. Okey, seterusnya kita ada tanda seru. Ini tanda seru ni digunakan pada akhir ayat seru. Okey, setiap kali ada ayat seru contohnya ada oh, amboi, itu semua contoh kata seru. Jadi, di belakang ayat yang terdapat kata seru, mestilah ada tanda seru. Ini tanda seru. Dan hari ini kita akan belajar juga tentang tanda petik. Ini namanya tanda petik. Ini yang cikgu highlightkan ni tanda petik. Okey, digunakan untuk petikan ataupun dialog. Okay, nanti murid-murid boleh tengok sama-sama macam mana cara nak menggunakan tanda petik. Okey, ini titik-titik ni maksudnya ada ayat di tengah-tengahnya. Setiap kali ada contohnya ada petikan ataupun dialog orang sedang bercakap. Jadi kita mulakan dengan tanda buka ni dan tanda penutupnya. Ini namanya tanda petik. Okey, seterusnya huruf besar. Okey, kenapa kita letak huruf besar di sini? Sebab setiap kali sesebuah ayat itu bermula, perkataan pertamanya mesti bermula dengan huruf besar pandai. Okey. Hari ini kita nak belajar dalam buku teks jilid 2, muka surat 15. Okey, murid-murid boleh tengok ada cerita yang bertajuk Aku Warga Negara Malaysia. Okey, dia suruh kita buat apa ni? Dia suruh kita kenal pasti dan letakkan tanda baca yang sesuai, yang betul. Okey, jadi mari kita baca sama-sama. Baik, ini dia contoh gambar sijil kelahiran. Dalam cerita yang kita akan baca sekejap lagi, mereka akan bercerita tentang sijil kelahiran. Jadi, cikgu tunjukkan contoh sijil kelahiran. Sijil kelahiran ni bila kita lahir di negara Malaysia, di negara kita, kita akan mendapat sijil kelahiran. Inilah bukti yang kita merupakan warga negara. Nanti di sini ada nama kita, tempat kita lahir, hari dan tarikh, waktu, siapa nama ayah kita, siapa nama ibu kita. Ini semua maklumat tentang diri kita. Semua orang yang lahir di Malaysia dan merupakan warga negara akan ada sijil lahir ini. Okey, mari kita baca sama-sama. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 15. Cikgu baca, murid-murid semak sama-sama. Okay, ceritanya bertajuk Aku Warga Negara Malaysia. Situasi di sekolah. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Okey, murid-murid tengok di sini. Inilah yang kita sebut sebagai tanda petik. Okey, di awal dialog dan di akhir dialog ada dua. Mesti ada. Kalau ada yang pembukanya, mesti ada tanda penutupnya. Ini dua ni dipanggil tanda petik. Jadi ini ayat apa ni? Yang pertama ayat tanya. Sebab ada apa di sini? Ada tanda soal. Okey, sebab tu dia tulis di sini tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kemudian muridnya jawab apa? Kami, cikgu. Okey, ini ialah ayat seru sebab ada tanda seru di belakangnya sini. Jawab Hasan dan kawan-kawannya. Okey, kemudian nombor 1. Murid-murid nampak tak ada kotak-kotak kecil ni?
Okey, dia minta kita untuk letakkan tanda baca yang sesuai. Sekarang kita tengok nombor 1. Macam mana caranya untuk kita letakkan tanda baca yang betul. Okey, tengok ni cikgu dah letakkan. Murid-murid boleh tengok di sini. Bila ada petikan dialog, mestilah diletakkan tanda petik. Syabas Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah. Okey, jadi ada 3 orang. Mesti letak tanda koma. Hasan, Idris dan Kok Bun. Okey, ada 3 orang. Jadi letak tanda koma dan kemudian mesti letak dan. Okey, bila ayat berakhir mesti nak letak apa? Tanda nokta. Pandai selepas tanda nokta mesti letak tanda petik penutupnya ni di sini. Kata Cikgu Ramlan. Okey, nombor 2. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga. Okey, kita nak letak tanda apa di sini? Akhir kalimat, akhir ayat. Pandai letak tanda nokta. Kata Cikgu Ramlan lagi. Di akhir ayat mesti letak tanda nokta. Okey, bagus. Kemudian situasi di rumah. Okey, bila dia balik ke rumah, Hasan ni dia nak cakap dengan ayah dia. Macam mana dia nak cakap? Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Okey, di manakah? Murid-murid tengok di sini. Ada kata kuncinya di sini. Di manakah? Maksudnya ini merupakan apa? Ayat tanya. Jadi ayat tanya di akhirnya mesti diletakkan tanda soal. Pandai. Okey, jadi macam mana kita nak baca? Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Kemudian ayah dia kata apa? Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat. Rakyat apa ni? Malaysia. Pandai. Jadi macam mana kita nak isi? Ini mesti ada. Awak tengok ni mula dengan huruf besar. Jadi ini ialah ayatnya berakhir. Mesti letak tanda nokta dan Malaysia, kata nama khas mesti bermula dengan huruf besar. Okey, nombor 3. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Okey, bila ada tanya ataupun kata tanya, bolehkah? Kita mesti letak tanda baca apa di sini? Tanda soal. Okey, nombor 4. Amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Okey, ada perkataan amboi. Amboi maksudnya apa? Kata seru. Jadi di belakang sini kita nak letak tanda baca apa? Tanda seru. Okey, bagus semua orang. Ini caranya untuk kita mengenal pasti ataupun meletakkan tanda baca yang betul di dalam petikan. Baik, sekarang kita akan buat sama-sama aktiviti dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 20. Murid-murid boleh tengok buku aktiviti masing-masing. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okey, arahannya ialah betulkan tanda baca. Apakah yang dilakukan oleh anggota rela itu? Okey, tengok sini. Setiap tanda baca yang diberi salah. Jadi kita mesti betulkan. Apa dia? Di mana salahnya? Awak tengok sini. Kata. Di sini ialah kata tanya. Apakah merupakan kata tanya? Tapi di belakang kalimat, di akhir kalimat ataupun ayat, dia meletakkan tanda seru. Betul atau salah? Salah. Jadi yang betul ialah tanda soal. Apakah yang dilakukan oleh anggota rela itu? Dia bertanya. Jadi mesti letak tanda soal. Okay, nombor 2. Seorang anggota rela telah sampai di lintasan belang di hadapan sekolah. Ini ialah tanda seru. Tapi ini ialah ayat pernyataan. Jadi kita mesti letak apa di hujungnya? Tanda nokta. Okey, ni tanda nokta. Tulis semula ayatnya dan tulis tanda baca yang betul. Seorang anggota rela telah sampai di lintasan belang di hadapan sekolah. Tanda nokta. Maksudnya ayatnya sudah berakhir. Okey, cikgu nak awak cuba buat nombor 3 dan juga nombor 4. Kenal pasti di mana apa yang salah dengan tanda baca yang diberi. Kemudian salin semula ayat dan tuliskan tanda baca yang betul. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.